bawah menara yang menjadi menara keramat bagi kita, Menara UMNO. Bersama-sama saya adalah pejuang hebat. Saya katakan pejuang hebat adalah Datuk Lokman Nur Adam. Apa khabar, Dok? Baik. Saya kalau nak tanya boleh, sebab saudara bila saya buat live, anda bertanya dengan saya. Waktu itu Datuk Lokman berada di Perlis, Datuk Lokman ada di Johor. Saat ini saya bersama dengan belah. Kalau saudara nak tanya sekarang. Saya buka ruang. Juga bersama saya adalah saudara Datuk Nasrun. Ini pejuang hebat. Apa khabar, Dok? Oh, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Semangat hari ni. Apa tujuan untuk buat hari ni, Dok? Apa lagi tujuan kita untuk support our presidency. Mana boleh digugat. Kita pejuang UMNO, pejuang nasionalis. Nasionalis tak aku kalah. Menang tetap menang, lawan tetap lawan. Dan kita tetap bercakap benar. Macam mana nak buang presiden? Kena ikut perlembagaan lah. Tujuan kita memang jelas. Kita nak counter apa juga tindakan pihak-pihak tertentu yang nak menjatuhkan institusi presiden. Itu muktamad. Terima kasih. Ya, saya masalah orang bercakap bila menang semua bagus. Semua cium tangan. Saya melihat bahawa UMNO ni bukan parti yang bolak-balik. UMNO dia terus kekal. Dan saya nak jelaskan sekali lagi bahawa kita bukan kalah. Semua parti yang ada semua kalah. Tak ada satu parti yang boleh membentuk kerajaan. Tetapi UMNO ini macam anak dara, semua nak pinang dia. Macam mana pandangan Dr. Lokman? Orang kata UMNO ni macam anak dara. Cuba cakap. Semua nak pinang. Kita dah bagi nasihat dulu. Hanya ada dua parti boleh memerintah. Pertama, Barisan Nasional. Nombor dua, Pakatan Harapan. Jadi kalau undi selain daripada dua ni, mereka tak boleh perintah, kan? Jadi kita dah cakap jangan undi berbelah bagi. Ada juga yang undi Perikatan Nasional. Ada juga yang undi GTA. Bila orang Melayu berpecah belah, akhirnya kita tengok parti Pakatan Harapan dapat 6% undi Melayu pun. Mereka masih boleh memerintah sebab rakyatlah yang telah membuat akhirnya Barisan Nasional terpaksa bergabung dengan Pakatan Harapan dengan GPS untuk membentuk kerajaan persekutuan. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, kan? Salahkan diri sendiri, terutamanya orang yang tak mengundi Barisan Nasional. Orang yang percaya dengan fitnah-fitnah Muhyiddin and the gang, fitnah yang dilontarkan ke atas Barisan Nasional. Orang yang melihat duit yang mungkin dapat mereka rasai beberapa hari, kan, bukan banyak sangat pun. Ada yang dapat 500, ada yang dapat 200.5, ada yang dapat 300, ada yang dapat RM50 je, kan? Tetapi sanggup korbankan masa depan mereka untuk 5 tahun. Sekarang ni kita terpaksa kerjasama dengan DAP. Ambil kau. Saya Datuk Lokman hari ni cakap slow saja. Tak ada, saya tak garang macam biasa. Sebab saya kena ingat saudara, bahawa Datuk Lokman pernah bercakap. Saya ingat boleh dikatakan setahun, 2 tahun dulu dia dah memberitahu bahawa kalaulah dengan muafakat nasional ni kita ada, tak ada masalah. Tetapi apa yang cuba dilakukan bila pilihan raya nanti, akhirnya mereka bergabung PAS dengan Perikatan Nasional dengan UMNO. Itu matlamat mereka sebenarnya. Jadi apa yang diramalkan oleh Datuk Lokman sebagai penganalisa politik, kita dah melihat lebih jauh. Kita melihat jauh ke hadapan. Dan hampir-hampir terjadi seandainya UMNO memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Apa yang diramalkan oleh Datuk Lokman itu realiti. Ini yang kadang-kadang orang tak mau faham. Kata itu, kata ini dan sebagainya. Apa pun saya nak beritahu pada orang UMNO yang masih tak faham ni. Untuk UMNO maju di masa akan datang, ataupun untuk UMNO masih ada peluang memenangi lebih banyak kursi, UMNO sama sekali tidak boleh bekerjasama dengan Bersatu dengan PAS. Kalau UMNO kerjasama dengan Bersatu dengan PAS,
73 kursi yang hari ni, jangan goyang. 73 kursi hari ni yang dimenangi oleh Bersatu dan PAS. Kita tak boleh bertanding. Apa jadi UMNO ni ada 191 bahagian. Kita boleh bertanding 26 kursi yang kita menang je. Kalau ada kursi yang Bersatu tak menang, PAS tak menang, UMNO tak menang, yang ni ada kemungkinan besar kita boleh bincang-bincang untuk tuntut. Tapi berapa kursi je? Mungkin dapat dalam 32 kursi. Apa nak jadi? Adakah kita nak tutup semua UMNO bahagian seluruh Malaysia, tinggalkan dalam 32 bahagian saja? Apa guna kita nak buka lagi UMNO ni kalau kita hanya nak bertanding 26 hingga 32 bahagian? Betul tak? Tetapi kalau kita kerjasama dengan parti yang mendapat sokongan 97% masyarakat Cina, saya rasa kali ini lebih. Jumlah pengundi Cina yang keluar mengundi, tuan-tuan, 97%. Betul. Kalau macam di Kapar tu, pengundi Cina yang UMNO dapat 1%. 1% dok ya. Maknanya 99% masyarakat Cina bersama Pakatan Harapan. Jadi cuba bayangkan kalau kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, apa yang kita rugi? DAP tak bertanding kawasan Melayu. Dia tak bertanding, dia tak akan curi kursi UMNO macam perompak 2 ekor ni mencuri kursi kita. DAP tak akan curi kursi kita. Kita tak perlu takut. Kita duduk dalam kerajaan ni, kita akan jadi pengimbang. Dia cakap besar je, kita tegur. Lebih-lebih je kita ketuk kepada yang mana patut kita ketuk. Kita tak perlu takut. Sebab Anwar pun tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Dia kena menyantuni, dia kena amankan DAP, dia kena kawal DAP, dia kena kawal PKR, dia kena pastikan orang UMNO pun tak keluarkan kenyataan yang resis. Bila semua orang tak resis, semua orang menghormati satu sama lain, kita boleh bekerjasama. Tapi kalau sekat jalan lepas tahun 2 tahun dia orang buat, bila-bila masa kita boleh tarik sokongan. Kita tak perlu takut. Tetapi saya yakin, tuan-tuan, semua orang ada pengalaman hilang kerajaan. Takkan nak buat kerja bodoh lagi. Betul tak? Everybody learn from their mistake. Bukan hanya UMNO belajar daripada kesilapan dia, DAP pun belajar daripada kesilapan dia, PKR pun belajar daripada kesilapan dia. Jadi kita tak perlu bimbang. Yang kedua, PKR. PKR kalau bertanding pun, dia bertanding kawasan China dan India juga. Adalah sikit pemimpin Melayu dia. Mungkin dekat Melayu, dekat kawasan-kawasan bandar, kita bagi dia. Kalau kita nak letak orang kita kat bandar, kita bagi dia 1-2 dekat kampung, kita swipe. Kita swipe. Untuk macam mana saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ni kita sudah semakin kenal parasit dan juga baung-baung apa ikan kadak cengkering apa semua dalam UMNO sekarang ni. Saya rasa kesan pilihan raya baru ni menjelmakan. Katak-katak dah habis dah. Masalah katak dah selesai. Sekarang ni baung-baung yang bukan-bukan ni semua yang macam apa kata Presiden, iaitu tikus, pangkat-pangkat tikus yang masih ada dalam UMNO. So Datuk fikir, Datuk sekarang dah kembali dalam UMNO, kita perlu melakukan pembersihan. Apa pandangan Datuk? Saya punya pandangan, masa kita suruh tarik sokongan terhadap Muhyiddin, mereka tak tarik, masa tu dah patut pecat je semua. Itu sepatutnya. Yang kedua, kita ada peluang bila mereka ni tanda tangan, apa dia panggil, janjian dengan Muhyiddin, kan? Nak bagi Muhyiddin jadi poster boy, itu semua salah. Ada langgar disiplin parti. Kali ni pula dah tanda tangan aku janji pun, ada lagi 10 orang boleh. Dalam aku janji tu dah ada perjanjian tidak akan tanda tangan apa-apa SD, dan mengaku tak pernah tanda tangan sebelum tanda tangan apa ni aku janji dengan Datuk Zahid. Dia tak pernah tanda tangan. Pertama dia janji. Pula dah. Dia tak pernah tanda tangan. Semua mengaku tak ada tanda tangan. Dan yang kedua, mereka berjanji selepas tanda tangan aku janji dengan Datuk Zahid tu,
dengan Parti Barisan Nasional, mereka tidak akan bagi SD, tak akan tentang aku janji dengan pihak lain. Tapi ada juga. Jadi bagi saya lah kena ambil tindakan disiplin yang setegas-tegasnya. Parti kalau tidak ada disiplin parti, tak uphold our party disiplin, maka parti ini tak akan kekal lama. Mesti ada disiplin. Saya mengharapkan tindakan tegas diambil pada mereka-mereka ni. Nampak kayaknya setara Datuk Lokman Adam dia tak mau tolerate lah kali ini. Dan saya sendiri pun bersetuju dengan pandangan Datuk Lokman Adam bahawa sampai masanya kita bertemu hari ini sekarang hari Jumaat saudara, kita nak solat ramai-ramai, solat kesyukuran, negara aman damai dan ini selain daripada Datuk Lokman Adam, mana Zamir tadi? Zamir mana? Zamir tadi. Ada kaki pukul UMNO. Zamir bagi sini Zamir. So Zamir ni kita hari ni kita bercakap tentang solidariti. Sampai masanya Datuk Lokman Adam pun setuju dengan saya tadi. Bahawa kita harus mengambil tindakan disiplin kepada mereka-mereka yang dikhianati, dia dilihat bukan sekadar membelakangkan keputusan Majlis Tinggi, keputusan UMNO, tapi saya melihat mereka mengkhianati. Ini masalahnya. Mereka yang khianat pada UMNO dan perlu dibuat satu disemak, diimbang semula. Malahan bila dah kalah suruh bunuh, kalau menang dipuja. Apa pandangan saudara? Saya hari ini saya nak bagi amaran keras kepada Presiden UMNO. Kepada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, tolong singkirkan berjiwa besar. It's no time to jiwa besar dah sekarang. Sekarang bukan masa berjiwa besar. Sekarang masa pembersihan. Bersih. Sebelum ni kata ada kucing ada tikui ke apa? Tikui. Masih ada lagi Presiden. Masih ada lagi tikui, jembalang, hantu raya semua ada. Tolong keluarkan sebelum pemilihan parti. Tolong pastikan. Okey, itu mukadimah. Mukadimah. Itu baru mukadimah saudara. Saya melihatkan bahawa sekarang ni orang macam Datuk Lokman Adam perlu dikembalikan semula. Beliau mengalami saya katakan sebagai satu kemalangan politik apabila beliau disingkirkan daripada parti. Akhirnya jawatan yang diperoleh oleh beliau yang disokong oleh warga UMNO seluruh negara. Beliau adalah tempat yang keempat rasanya tak dalam pilihan parti tadi. Masa pilihan parti tadi Datuk dapat berapa? Masa MT. Yang ke-9 saya. Tapi hanya kerana berlakunya politiking dan saling tuduh-menuduh, beliau disingkirkan. Jadi setelah beliau disingkirkan, malahan keahliannya dipecat. Akhirnya penjawatan sebagai Majlis Tinggi itu hilang. Nak diinstall balik sebagai Majlis Tinggi itu, kita parti yang ada perlembagaan. Jadi sebab itu tak boleh. Sebab itu sebagaimana kata Datuk Zamir tadi, dia kata sudah sampai masanya. Datuk Presiden tidak seharusnya bersikap berlapang dada. Tak sepatutnya lagi kita melihat segalanya positif. Yang mana yang dilihat sebagai parasit. Rumah UMNO ni perlu dicuci secuci-cucinya supaya kesucian itu menjelma semula. Kita tak mahu lagi rumah UMNO ini penuh dengan sampah sarap, penuh dengan cengkrik, penuh dengan cicak mengkarung, saudara. Dan saya melihat dalam kepimpinan kerajaan juga apa yang dikatakan oleh Yang Amat Bawa Perdana Menteri, beliau harus melakukan satu islah dalam kehidupan rakyat. Dan kita mengharapkan supaya kali ini negara kita bersih. Kita tak mahu lagi melihat orang yang mengambil kesempatan buat duit bagi negara, tapi akhirnya yang diburukkan adalah Presiden UMNO. Tak habis-habis. Kalah aja Presiden UMNO kena berhenti. Apa benda korang ni? Saya cuma nak bagi tahu, saya round lah sebab saya tak jadi calon. Cakap kuat sikit. Saya tak jadi calon, jadi kita round dekat hampir 10 kawasan parlimen di Satu Malaya lah. Termasuk juga di Bagan Datuk. Apa saya nak bagi tahu, kita sedang buat kajian, iaitu Bagan Datuk peratus majoriti korang, antara punca dia gambar Ismail Sabri ada di Bagan Datuk. Ini maklumat awal yang kita dapat. Gambar Ismail Sabri ada di Bagan Datuk dan ada di mana-mana. Satu Melaya gambar Datuk Zahid tidak ada di Padang Besar, Arau, Kangak, Alostar, Merbuk, Sungai Petani, tak ada.
Mana-mana kawasan yang ada gambar Ismail Sabri, kita tak kalah teruk. Jadi ini kita buat kajian. Kena buat kajian. Okey, buka di bawah. So itu katanya dia betul lah juga kenyataan daripada Saudara Zamir tadi bahawa semua kawasan-kawasan parlimen yang memenuhi tuntutan konon-kononnya mesti ada poster boy. Walaupun benda ini menyanggah dari segi Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Di bawah Akta Suruhanjaya Pilihan Raya hanya Presiden Parti saja sepatutnya boleh diguna pakai. Tapi untuk memenuhi ini Datuk apa Zamir kata tadi berlapang dada, kerana nak berlapang dada poster boy mesti Perdana Menteri. Akhirnya bab kata Saudara Zamir tadi di mana kawasan yang ada gambar poster akhirnya guyup cloud berada. Ini masalah dia. Nak tanya Dr. Lokman, betul ke video tu? Kalau pakai gambar poster boy tu yang kalah tu. Takkan ini? Itu sebablah pandangan saya selaku ketua kerajaan dan selaku poster boy parti, tidak sewajarnya lah ada sebarang kenyataan daripada bekas Perdana Menteri meminta supaya Datuk Seri Zahid mendengar jangan memekakkan telinga tentang orang suruh dia letak jawatan. Maknanya sama, maknanya tetap, maknanya supaya Datuk Zahid letak jawatan lah. Dengar cakap orang bawah. Matlamatnya. Orang bawah ni pun kita pun tahu dibiayai oleh orang tertentu. Kan? Dengan matlamat yang satu ialah untuk mengambil alih kerajaan parti ni. Bila mengambil alih parti, mereka boleh tukar keputusan untuk menyokong parti lain. Kan? Kita tak nak lah benda ni berlaku. So bagi saya, stop the blame game. Sampai bila kalah je kita nak salahkan Presiden, salahkan orang tu, salahkan orang ni. Kita masuk dalam pilihan raya, kita ambil lah collective responsibility, kebertanggungjawaban bersama. Kan? Tak boleh lepas pilihan raya kita salahkan orang tu orang ni. So apa jadi bila pilihan raya di Melaka kita perform well? Kenapa tak ada orang salahkan Datuk Zahid kerana prestasi terbaik kita di Melaka bagus? Kenapa tak ada orang salahkan Datuk Zahid bila prestasi kita di Johor bagus? Tetapi kenapa salahkan Datuk Zahid bila Datuk Zahid suruh bubarkan parlimen bulan 3 selepas pilihan raya Johor? Last kali kita bubarkan bulan 10, bulan 11 baru kita buat pilihan raya. 7 bulan dulu. Kita dah cakap lagi lambat buat pilihan raya, prestasi BN akan lebih buruk. Malah saya sebut, kan? Saya sebut dah. Saya dah sebut berbulan dah. Saya cakap Datuk Seri Perdana Menteri, jika dia lambat bubarkan, dia kena bertanggungjawab di atas prestasi buruk Barisan Nasional. Dah sebut dah? Dah sebut dah. So, buka baliklah apa yang saya cakap lepas. Sekarang orang dah nampak lah apa saya cakap tu betul. Okey? Saya melihat benda sekarang ni, saya tidak menyalahkan peringkat akar umbi. Akar umbi sedih, saya tengok ada gambar dalam YouTube, dalam media sosial, ada wanita tu dia ambil bendera Barisan Nasional, dia lipat baik-baik sambil tu beliau menitiskan air mata saya. Begitulah kasih dan cintanya mereka. Sebab itu saya katakan akar umbi tidak bersalah. Yang bersalah 5-6 orang yang ada kat atas tu. Mereka inilah punca segala-galanya. Kerana mereka ini meletakkan kepentingan diri, bukannya kepentingan parti. Akhirnya parti yang merana, tapi orang lain yang disalahkan. Ahli akar umbi sekarang ni. Tapi bagaimanapun saya masih bersyukur kerana ada lagi warga kita yang bangga, yang ramai lagi masih memakai tidak malu pakai baju UMNO. Apa ada masalah? Saudara Faizal Azli, Zulkifli Zul, saudara Muhammad Yusof, saudara pagi-pagi begini. Ustaz, silakan Ustaz. Saya sekarang ni sedang menanti azan untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat. Kita jangan lupa saudara,
sebagai umat Islam 5 waktu jaga. Jaga waktu kita, jangan ini. Secara SL Services, bebaskan Datuk Seri Bosku. Saya rasa kebebasan Bosku macam mana saya katakan semalam, kemarin, bahawa perlu ada judicial review. Inilah tuntutan kita supaya keadilan. Dan saya melihat dengan hati dada lapang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pihaknya akan memastikan keadilan ditegakkan. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sudah melalui masa lampau beliau. Duduk dalam jail, duduk dalam penjara. Dan hari ini Datuk Seri Najib sepi sendirian. Saudara. Dan saya yakin kalau mengikut ucapan utama selepas press conference malam, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau akan mengkaji dan melakukan rombakan, terutama sekali dari segi sistem perundangan. Kita mengikut undang-undang, tak apa. Yang paling penting sekarang ni perlu ada judicial review ataupun kertas untuk penyemakan kehakiman. Jangan satu orang tu bakal diinaya. Kita tak mahu penginayaan politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mengalami suasana yang sama. Saya yakin beliau tak akanlah mengulangi pada orang lain pula. Saudara. Dan yang paling penting saat ini, saudara, saya berseru pada ahli akar umbi, jangan patah semangat. Kita tetap padu. Sebab itu saya merasakan ini kempen awal saya pada teman-teman di seluruh negara. Pastikan dalam tempoh 4 bulan 5 bulan war-warkan calon majlis tinggi kita, Datuk Lokman Adam. Boleh tak boleh tu? Boleh tu tadi. Nak tanya tu. Kalau ikut undang-undang tak boleh. Alamak. Ini yang tak seronok ni. Kalau ikut undang-undang perlembagaan tak boleh bertanding pula. Saya dah nak kempen dah. Sebab saya perlu melihat teman-teman yang benar-benar berjuang, yang ikhlas dalam perjuangan berada di anjung kuasa di tingkat 38. Kita tak mau melihat lagi UMNO ni penuh dengan sampah sarat, penuh dengan segala cikrik yang bukan-bukan, popet di belakang. Tapi kerja tak ada. Kemudian apa yang parti dapat? Ya? Ada dua. Satu 70% untuk parti. Itu dia masuk projek apa dia untuk parti. Satu lagi 100% untuk parti. 100% untuk parti dah, ini dia. Betul. Ada teman kita mengatakan kalau yang 30% untuk parti, 7% untuk Bukit sendiri. Tak seperti Datuk Lokman, 100% untuk parti. Saya nak bagi tahu saudara, kalau boleh saya mencadangkan akan datang supaya semua gaji-gaji wakil rakyat ni semua dimasukkan dalam akaun UMNO. Itu sepatutnya apa DAP buat. Potong 30-40%. UMNO bukan lumbung untuk mencari kekayaan. UMNO bukan rumah untuk dilacurkan sebegitu mudah untuk dijaja ke sana, dijaja ke sini. UMNO ada martabatnya. UMNO yang lahir di situ limaukan di istana, saudara, perlu dikembalikan martabatnya. Akhirnya untuk sembang Jumaat ini saya bagi peluang kepada Datuk Lokman cakap sepatah dua kata sebelum menunaikan solat Jumaat. Apa lagi nak cakap? Cakap dah Datuk. Saya berharap supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan mengangkat Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Menteri Kanan. Kenapa Datuk Zahid perlu jadi TPM dan Tok Mat perlu jadi Menteri Kanan? Kerana mereka berdua adalah peneraju parti ni, kan? Kita tak nak orang lain diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri atau Menteri-Menteri Kanan seperti mana yang dibuat zaman Muhyiddin. Diberikan alasan bodoh bahawa Datuk Zahid terlibat dengan kes, padahal kes ini ialah pendakwaan terpilih. Hari ini pasukan petugas khas dah mengesahkan dan kita lihat Tommy Thomas sendiri mengesahkan bahawa memang berlaku pendakwaan terpilih. Jadi kalau Lim Guan Eng yang berhadapan dengan kes mahkamah boleh diangkat oleh Tuan Dr. Mahathir sebagai Menteri Kewangan, tidak ada sebab kenapa Datuk Zahid tidak boleh diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Sekiranya orang lain diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri, ianya akan menjejaskan kestabilan UMNO. Ini kena faham. Bila UMNO tidak stabil, macam sebelum ni, bila orang lain diangkat menjadi Perdana Menteri, orang lain jadi Menteri Kanan, maka akhirnya mereka merancang untuk bertanding Presiden dengan Timbalan Presiden. Maka keadaan perpecahan dalam parti tu akan berleluasa.
Jadi kalau Datuk Seri Anwar terlalu memikirkan tentang soal apa orang akan cakap, saya nak beritahu, tolong pastikan UMNO stabil. Kerana kalau UMNO stabil, kedudukan kerajaan perpaduan ini juga akan stabil. Sekiranya berlakunya pecah belah di dalam UMNO, bila presiden tidak ada jawatan, presiden tidak dihormati, hari ini pun kita tengok orang yang dulu ada kuasa, ada duit banyak, mereka boleh suruh orang berkumpul, berhimpun dekat PWTC ni, mendesak presiden letak jawatan, maka UMNO sampai bila-bila pun akan berpecah belah. Jadi kita minta Datuk Seri Anwar pastikan Presiden UMNO sebagai Timbalan Perdana Menteri, pastikan Tok Mat Hassan sebagai Menteri Kanan, kerana mereka berdua dipilih oleh akar umbi UMNO. Ambil dulu dia dua orang ni sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kanan, supaya kalau misalnya mereka ini tidak mendapat mandat dalam pemilihan parti yang akan datang, nak buat kabinet reshuffle, buatlah. Tetapi selagi mereka adalah pemimpin tertinggi parti yang didukung oleh ahli parti dalam pemilihan parti yang lepas, saya harap Datuk Seri Anwar menghormati keputusan ini. Kerana jika UMNO stabil, jika tidak ada usaha memecah belahkan UMNO seperti mana yang Mahathir buat, Datuk Seri Anwar sendiri menjadi mangsa bila mana Azmin diperkasakan oleh Mahathir, diberikan jawatan MITI, diberikan jawatan-jawatan penting, sebahagian daripada Kementerian Kewangan diberikan jawatan Menteri Ekonomi. Sebahagian daripada agensi bawah Menteri Kewangan diletakkan di bawah Azmin, sehingga dia kuat, dia duit banyak, last sekali dia nak telan Datuk Seri Anwar Dan macam mana perasaan Datuk Seri Anwar bila dia menjadi presiden, dia tak diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Macam itulah Datuk Zahid akan rasa. Dan hari ini satu-satunya manusia dalam parti ni yang betul-betul bersungguh-sungguh, yang berani lawan semua orang untuk kita bekerjasama dengan dengan Pakatan Harapan ni, ialah Datuk Zahid. Dia pun tak pergi berunding dengan pihak lain. Dia tegas, dia nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi Datuk Seri Anwar kena make sure Timbalan Perdana Menteri mestilah Datuk Zahid. Setuju. Kalau misalnya lepas ni dia didapati bersalah, Setuju. Tok Mat boleh ambil alih. Kita harap tidak ada pendawan terpilih ke atas Tok Mat lah, kan? Kalau Tok Mat pun kena, tak lama lah. Itu je lah nak beritahu. Setara, begitulah lembut hari ni. Saya seronok hari Jumaat. Mungkin kerana hari ni pagi Jumaat, Datuk Lokman Adam dia tidaklah sebagaimana yang kita tengok, yang kita dengar, bicaranya lembut. Dan dia mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan betul apa yang dikatakan oleh Datuk Lokman tadi. Parti Keadilan pernah mengalami suasana yang sama. Janganlah jadikan perkara yang sama ini pada UMNO. Dan sebagai penutup, apa kata Saudara Zamil? Saya tak mau kata apa sebab Lokman dah cakap clear dah. Cuma pihak di bawah di akar umbi ni tolonglah. Jangan bagi pengkhianat parti menguasai UMNO di masa akan datang. Terima kasih. Saya bersyukur pada Allah SWT dalam saat-saat saya melihat teman-teman menzahirkan solidariti mereka kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya berkesempatan jumpa dengan Datuk Lokman. Hari ini saya cuma terperanjat lah. Sebab Datuk Lokman pula tak garang, saya pula bertambah garang. Ini masalahnya. Sepatutnya saya ni tak garang. Orang tua-tua, saudara, warga emas, saudara Zamil yang biasalah. Tertipukul kita. Baik saudara, teruskanlah kehidupan anda. Selamat menunaikan solat Jumaat. Berdoalah pada Allah SWT agar negara kita ini tentram. Sepatah kata Datuk Lokman Adam tadi, kalau nak melihat kerajaan ini stabil, kalau mau melihat bahawa kerajaan ini dipimpin dengan baik, letakkanlah mereka di tempat yang benar. Jadikan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, jadikan Datuk Mat Hassan sebagai Menteri Kanan, dan teruslah layarilah bahtera negara ini ke mercu kejayaan. Rakyat menanti dengan penuh harapan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menunaikan solat Jumaat.